Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber, para viewers, kawan-kawan sahabat di luar sana. Jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Okey, baiklah. Ini adalah episod pertama soal jawab Ustaz Abdul Somad di Masjid Melaka, Malaysia, ya. Part 1 tau. Part 2 esok pagi, okey? Jom, tanpa membuang masa lagi, kita akan ke soal jawab Ustaz yang pertama, okey? Jom. Tapi sebelum tu jangan lupa ya, subscribe channel Fodamara TV, okey? Subscribe ramai dan juga subscribe channel saya juga, Nohas TV. Okey, jom. Part 1. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Pup. Media dakwah Fodamara. Okey. Dia bermula 10.30, sekarang dah 11.30. 60 minit. 60 Sesuai minit. yang tertulis 600 ml. Okey. Okey, start. Cuplikan video. Sedutan video. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Soalan 1. Dalam solat berjamaah, mohon Ustaz terangkan keadaan di mana makmum perlu atau tak perlu menghabiskan bacaan Fatihah bagi membolehkan makmum mendapat rakaat tersebut bersama imam. Baik soalan tu. Mazhab Hanafi mengatakan al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Maka makmum tak perlu baca sebab dah cukup bacaan imam. Oh, okey. Mazhab Makmum Hanafi. diam. Kalau ada makmum di belakang diam dari awal sampai akhir, solatnya sah. Sebab bacaan ni dah ditanggung oleh imam. Makmum apa namanya? Makmum diam. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau imam ni baca jahar, makmum tak perlu baca lagi. Sebab dia dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Diam dia. Cukup. Sebab dia dah dengar bacaan imam. Maliki. Kecuali pada zuhur dan asar. Dia mesti baca. Sebab dia tak dengar bacaan imam. Mana kita dengar? Mazhab Syafi'i, makmum mesti baca Fatihah. Dan saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tetap baca di belakang. Solat zuhur saya baca, solat asar saya baca, solat maghrib, isyak, subuh pun saya baca. Bila Ustaz baca Fatihah? Selepas imam baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Sampai habis. Ini dia kata waktu habis. Macam mana cepat betul imam? Ayat apa dia baca? Yasin. Allahu Akbar. Oh, pendek betul baca imam. Bila kita sampai ke masjid, imam itu nak ruku, Allahu Akbar. Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat. Maka bila kita masuk ke masjid, nampak imam nak ruku, imam nak ruku, kita terus saja maju. Tapi jangan terus ruku. Banyak juga makmum ni terus ruku. Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru sujud. Mana Fatihahnya? Fatihah makmum ditanggung imam. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun, bila dapat imam sedang ruku, takbiratul ihram terus ruku, sudah terhitung satu rakaat. Okay, soalan 2. Jika imam tak menyedari solatnya batal atas sebab-sebab tertentu, bagaimana status solat makmum yang mengikutnya sehingga salam? Adakah makmum masih dapat fadilat pahala? Kita sembahyang. Manakala imam sujud, Allahu Akbar, nampak di tumit imam apa tu? Cat. Orang Kuala Lumpur sebut cat juga. Cat. Pen. Marker pen. Itu kalau ada di tumit,
atau di kulit, itu air wuduk tak masuk. Air wuduk bila tak masuk, wuduk batal. Kalau wuduk batal, solat batal. Solat batal. Maka kalau imam itu solat dia batal, makmum mufaraqah, memisahkan diri daripada imam. Selepas solat bagi tahu imam, "Tok imam, tu tumit awak. Oh, aku tak nampak tadi." Iyalah, tumit mana nampak? Orang lain tengok. Dan sebab itu wuduk tu mesti kita tengok semuanya. Itu yang zahir. Bagaimana kalau kita tak tahu? Nahnu nahkumu bizawahir. Rupanya imam ni pula imam yang tak banyak belajar. Dia pula takut dan malu. Sebenarnya tengah sembahyang tadi dah keluar angin. Kita tak tahu. Kentut. Dia tak bagi tahu. Maka kita tidak dihukum pada yang kita tak tahu. Takkan kita tanya, Tuan Imam, apakah tadi semuanya sukses? Tak mungkin nak tanya. Ustaz ni kelakar. Kita hanya hukumkan pada yang kita tahu saja. Yang kita tak tahu, Allah tak hukumkan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kepelbagaian mazhab itu merupakan rahmat Allah. Bagaimana kita perlu meraihkan perbezaan fahaman tersebut? Saya dah jelaskan tadi. Bila imam membaca Fatihah, maka menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca karena imam sudah baca. Dalam mazhab Maliki, makmum tak perlu baca kalau imam baca jahar. Dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap baca walaupun imam dah baca. Sebab mazhab Syafi'i berpegang pada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tak sah sembahyang bagi sesiapa yang tak baca Fatihah. Saya sampaikan 3 mazhab. Tapi saya jelaskan, dalam perkara ini saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz sampaikan 3 tadi? Kenapa Ustaz sampaikan 3? Kenapa Ustaz tak sampaikan 1 saja? Saya nak jelaskan, bila nanti tuan-puan sembahyang di masjid India, kebetulan yang bagi tazkirah itu ada ulama dari India, diterjemahkan, translate pakai bahasa Melayu, nanti dia jelaskan. Apa kata ulama yang dari India tu bagi tazkirah? Ke hal hati ke kos coba. Dia sampaikan. Kata dia, bila kita sembahyang kita tak perlu lagi baca Fatihah sebab imam dah baca Fatihah. Nanti jamaah ni confused. Sebab selama ini dia tahu bahawa makmum ni mesti baca Fatihah. Kenapa ulama dari India ni kata tak perlu baca Fatihah? Tapi bila saya dah jelaskan di sini, mereka tidak akan saling menyalahkan. Oh, patutlah dia cakap tak perlu baca Fatihah sebab dia dari India dan India itu majoritinya adalah mazhab Hanafi. Apa maknanya? Dari maghrib ke isya 45 menit kaji fikah 4 mazhab. Yang kita amalkan tetap Syafi'i. Apa guna yang 3 ni? Supaya kita menghormati perbezaan kepelbagaian mazhab fikah. Ya, betul. Saya alhamdulillah di Maghribi 2 tahun. Mereka mazhabnya Maliki. Di Kaherah pula masa tahun 1 belajar fiqh kepada Syekh Najjar, Syekh Fatah Najjar. Mazhab dia Hanafi. Di kitab tu dia tulis, lelaki perempuan yang bersentuh kulit tak batal wudu. Masa tu saya orangnya keras sikit. Buku tu masih ada di rumah. Saya tulis di situ, saya tak bersetuju. Dia cakap, lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit la yubut lamsur rajul lil mar'ah la yubutilul wudu. Saya tulis kecil di situ. La uwafik, saya tak setuju. Masa turun natijah memanglah gagal, tak lulus. Ulang balik tahun depan. Tahun depan jumpa dengan Syekh Dr. Rajai. Dia tulis, lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit batal. Inilah guru saya, kata saya. Tapi manakala kami tengok antara Syekh Rajai dengan Syekh Najjar, bila berjumpa dia salam, dia peluk. Kenapa mereka berkawan? Rupanya ini hanyalah perbezaan pada masalah fiqh saja. Ini kekayaan umat Islam. Kita mesti saling hormat menghormati. Tapi dalam pengamalan saya tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Apa hukum bersalaman di antara sesama bukan mahram? Adakah pandangan ulama yang membolehkan bersalaman di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram? Saya sampai setakat ini bila ada yang nak bersalaman saya selalu angkat tangan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan, li ayyuta'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu paku dari api neraka, khairun, lebih baik, min antamus sayada mar'atin la tahilu lahu, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram.
Nabi Muhammad SAW pun tak memegang tangan perempuan yang tak mahram. Masa baiat dia angkat tangan saja. Dia tidak bermusafahah, bersalaman. Tapi kami tengok Syekh Yusuf Qaradawi bersalaman dengan perempuan. Syekh Ali Jum'ah bersalaman dengan perempuan. Dia ambil pendapat yang membolehkan bila tak ada nafsu. Saya ada nafsu lagi. Mereka ni ulama-ulama besar. Saya tak salahkan mereka. Ustaz. Mereka ulama, mereka guru-guru kami. Baca kitab fatwa mereka kami amalkan. 30 fatwa seputar Ramadan, itu saya ambil fatwa Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qaradawi. Takkan saya salahkan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qaradawi. Mereka ulama-ulama. Tapi saya pribadi pakai pada itu saya tak salah. Maka selama ni bila ada jamaah salam, saya kata. Ada juga setengah orang bila nak salamin dia dah tua, nenek-nenek, dia kata haram. Bila anak gadis, tak apa. Ini jangan. Sebab itu maka kita jaga diri kita. Kita jaga sebab syaitan akan masuk. Sekian saja part 1 sesi soal jawab Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Azim, Melaka, Malaysia. Okey, jumpa lagi dengan part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel For Damara TV di sini. Okey? Dan juga channel saya Nohas TV. Subscribe, like, komen dan share video ini jika ia mendatangkan manfaat kepada anda dan juga masyarakat setempat. Jumpa lagi di part 2 esok pagi. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.